Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim ila bi khair. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Pengurusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan ahli jawatan kuasa, Al-Fadhil Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, abang-abang, bapa-bapa, akak-akak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pertama-tama dan selama-lamanya, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah kurnia yang tidak terhingganya, Allah masih lagi memberi kesempatan kepada kita. Allah telah memilih kita pagi ini untuk dipertemukan di satu halakah, untuk dipertemukan dalam satu jamaah yang sempat menunaikan solat subuh secara berjamaah. Sebenarnya itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang beri kekuatan itu. Sebab apa? Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Allah kata apa? Dan jika kami kehendaki, nescaya kami berikan kepada setiap jiwa itu petunjuk baginya. Mana kata Allah telah memilih kita tu. Seawal-awal kejadian manusia itu, Allah pilih kita dulu. Lahir di dalam keadaan Islam, lahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudiannya diberi kita petunjuk. Petunjuk ni tuan-tuan bukan semua orang dapat. Yang mana Allah pilih saja. Itu sebabnya tuan-tuan, kenapa kita solat ni, ayat pertama sekali kita baca Al-Fatihah. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak boleh baca ayat lain. Tu yang Allah kata apa? Allah kata, aku yang mengatur. Skrip ni semua Allah yang buat. Wa ma tasya'u illa ayyasha Allah. Allah kata aku yang mengatur. Sebab apa? Kita malam tadi mati. Bila Allah pilih kita, kita pun mendirikan solat secara sedar ataupun tidak, kita berterima kasih kepada Allah. Allah ni kita tak boleh nak kata, ya Allah terima kasih ya Allah. Allah bukan makhluk. Jadi kalam yang paling sesuai sekali adalah apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Sebab apa? Telah menghidupkan kita tu. Dan kita syukur pula Allah yang pilih kita jadi semayang tu. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya. Kan? Orang lain ada? Orang lain tidak berkesempatan tuan-tuan. Jadi kita lah dalam ramai-ramai manusia ni, Allah pilih kita. Dalam seksyen 20 ni ada apa? Orang ramai. Kita juga yang Allah pilih. Itu sebabnya hidayah ni, tanda-tanda orang dapat hidayah dia ada 4. Kan? Kita ada tak dalam 4 ni? Kan? Bukan kita lah tuan-tuan di sini memang ada dah. Tengok ayat muka tahu dah. Kan? Perempuan tuan-tuan sini memang tak tahulah saya nak buruh perkataan apa yang paling sesuai sekali. Kan? Tu. Apa dia? Karakter manusia yang telah mendapat hidayah. Yang pertamanya, siapa dia? Ni baru mukadimah tuan, tak masuk tajuk lagi. Tajuk tak tahulah berapa nak masuk lagi. Kan? Yang pertamanya, kita tengok karakter orang yang dapat hidayah daripada Allah. Merasakan kemudahan beramal soleh. Tu kan, merasa senang,
Dulu kita jenuh pakai tu alarm clock tu yang nak bangun pagi. Setting 3-4 kali alarm tak bangun-bangun juga. Sekarang ni kita beat the clock. Tu yang penting tu. Sebab apa? Tepatlah kata bidalan dulu. Alah bisa tegal biasa tu. Orang dulu-dulu buat bidalan tuan-tuan, dia bukan mengaji tinggi pun. Dia 3 jam 4 ya. Kan? Sekarang orang mengaji tinggi. Tahu. Allah kata apa? Wa may yuridillahu bi khairan faqihu fidin. Bila mana Allah nak bagi kita baik ni, dia bagi faham kita akan agama tu. Kan tu. Tu sebab tuan-tuan boleh tunggu lama. Boleh duduk dalam ni tuan-tuan tunggu majlis ilmu ni pun bukan sebab kita kuat Sebab nak dapat tu yang nak kata apa? Halawatul iman dengan halawatul ibadah tu. Kan? Tuan-tuan pilih dua tu, tuan-tuan akan dapatlah satu apa Allah bagi nikmat? Sakinah, ketenangan. Tuan-tuan ni memang tenang. Sekali lagi tengoklah tenang tak tenang tu. Berapa lama dia boleh tenang? Tu dia cerita dia, kan? Yang keduanya konsisten untuk istiqamah. Allahu Akbar. Saya cukup yakinlah tuan-tuan ni. Asal dengar azan sampai. Tu yang kita nak pilih tu. Makam tuan-tuan sekarang ni berbeza tuan. Kalau kita kaji-kaji, kita reflect balik. Dulu aku tak macam ni. Kita sendiri boleh rasa. Allah bagi kita sendiri rasa perubahan tu. Kan? Untuk kita mengharungi kehidupan yang the future undertaking ni. Kan? Yang ketiganya rasa rindu kepada Allah. Kan? Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Dengar saja hayya 'alas salah. Allah tu. Mari dah. Allah jawab panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. That is the perfect. Orang kata apa? Muslim. Kan? Yang menjawab panggilan daripada Allah itu adalah the most perfect. Tuan-tuan, kita tidak dilalai oleh dunia ni. Takut kita lalai dunia ni. Kita kena minta, ya Allah, minta ni. Tuhan ni membolak-balikkan hati manusia. Ya Allah, janganlah kau bolak-balikkan hati aku ni setelah kau kurniakan hidayah. Tuan-tuan, kita tengok mutakhir ni, tuan, kita kenal orang siapa dia. Dulu bukan main bagus lagi. Lah. Dapat ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian daripada Allah ni nampak kecil, tapi tak terbendung kita kalau Allah nak uji. Jadi kita harap-harap kita ni diakhirkanlah hayat kita ni dalam husnul khatimah. Kan? Sebab apa? Kita pun tak tahu bila tarikh kita nak mati. Siti Fatimah mana ni? Bukan yang tunjuk di seksyen 8 tu. Siti Fatimah ni anak Rasulullah SAW. Dia tahu dah 6 bulan lagi setelah bapa dia wafat, dia tahu dia nak mati. Kan? Orang yang nak kena hukum gantung tu 2 minggu selepas dijatuhkan hukuman bersabit kesalahan, dia hukum gantung sampai mati. Dia tu tahu. Tarikh pun siap bagi dah. Tu. Dia punya beramal tu Allah tak tahulah tuan-tuan. Sebab kita ni, kita duk berasa, bukan kita lah, setengah orang tu berasa, lambat lagi kot, aku ni sihat. Tu sebab kadang-kadang Allah bagi kita sakit tuan. Dia beza orang Muslim dengan orang kafir ni, apa beza dia? Tuan-tuan, Allah ni punyalah sayang kita tuan-tuan. Allah tak tahu nak kata lah. Kan? Sayangnya Allah ni lebih sayang kita, mak kita, akak kita tu. Lebih, melebihi tu. Allah dia buat macam. Itu sebabnya di akhir hayat kita, bila kita pun dah tak ada meninggalkan alam dunia ni, orang akan kata apa? Telah kembali ke rahmatullah. Si Polan dan si Polan, duka cita dia maklumkan. Kan? Ustaz yang mengajak kita pagi tu, telah kembali ke rahmatullah. Tapi bukan ustaz ni lah. Tak lain. Kenapa ke rahmatullah? Allah kata kembalilah kepada kasih sayangku. Dulu aku buat hang pun di atas kasih sayangku. Jadi macam mana Allah ni kalau boleh hendak kita jumpa dia tu, dosa yilat pucik tak tak? Tu dia buat kita, dia bagi kita ujian, dia bagi kita sakit, dia bagi kita macam-macam. Tu nak kafarahkan segala kita ambil dosa tu. Semua kejahatan yang kita buat, bukanlah jahat sangat pun tuan-tuan, ni tak jahat pun, nakai je. Kan? Segala kesalahan dosa-dosa tu Allah nak gugurkan, nak lupuskan tu sebelum kita menemui dia. Tu dia. Berbanding dengan orang bukan Islam.
Kita tengok tuan-tuan berjayanya, punya kaya mewahnya orang bukan Islam ni. Kita kadang-kadang nak jealous. Mereka semayang tak? Apa pun tak. Tapi rezekinya Masya Allah. Allah buat macam mana tuan? Segala kejahatan mereka kat dunia ni, kemaksiatan mereka, dosa, Allah himpun. Allah nak azab mereka ketika mana? Allah kata hamba bertemu aku besok hamba tahu. Kan? Itu sebab Allah kata apa? Kan? Allah kata, dan jika kami kehendaki, nescaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya, tetapi telah ditetapkan perkataan dan ketetapannya. Allah dah tentu dah. Allah yang tetap dah. Ni puak-puak ni besok pasti kami akan penuhi neraka dia. Kita ni ya Allah, kita tak pernah minta, tapi Allah sayang kita. Allah kan. Tu cerita dia kan. Jadi orang kafir ni Allah akan kumpul dosa mereka semua tu. Allah akan azab mereka. Allah akan penuhkan neraka jahanam tu. Jadi kita kena minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hati kita ni tidak berbolak-balik. Sekarang kita boleh cakap lah, myself so far okay lah. Okay tu. Kan? Tak tahu ke depan ni. Kita tidak dapat ujian lagi. Kan? Tu yang ketiga, rindunya, rasa rindu kepada Allah. Yang keempatnya, sabar hadapi ujian. Ni orang beriman ni dia berasa ni sekarang ni. Mutakhir ni, ujian yang macam-macam. Tapi sabar je. Sabar ni dia ada satu kolom dia pula. Allah hadkan ada satu tempat. Hang sabar sampailah hang mati apa ujian ni, tidak pernah mengeluh. Timbangan mizan hang tu tidak mampu untuk menampung pahala tu. Allahu Akbar. Tuan, pahala yang Allah nak bagi kat kita ni tu, hak Allah ni, dia tak ada bagi sikit-sikit lah. Satu tak bagi satu. Satu bagi 10, bagi 700, bagi Allah. Ni pagi ni ada makan ni pagi ni, kan? Jadi kita akan habis awal lah. Sebenarnya nak cerita tu makan, orang yang belanja makan tu, apa ganjaran yang Allah nak bagi kat dia. Macam tuan-tuan yang rajin duk belanja orang di kedai kopi kan, tuan amalkanlah. Setiap suapan yang tuan belanja tu, setiap suapan, satu suapan tu, ganjaran Allah bagi pahala dia besar mana? Besar gunung Uhud tu. Satu suapan tuan-tuan. Orang suap nasi lemak takkan satu suapan. Macam kita kalau makan, kurang-kurangnya 20 suapan. Tu yang buat majlis walimah tu, Allahu Akbar. Tuan-tuan nyebut 1000 orang. Seorang buat 40 suapan. Kali tengok ha? Berapa gunung Uhud dapat. Balik rumah jangan fikir pula, banyak gunung Uhud aku cover ni 10 tahun tak boleh. Tu. Semayang jangan tinggal lah. Alah-alik duk belanja orang, semayang tak guna ke. Semayang tu jangan tinggal. Semayang is the pillars of Islam. Apa-apa pun itu sebabnya Allah tak bagi kita 50, Allah bagi 5 ya. Allah yang membuat jiwa kita ni Allah tahu. Manusia ni kan. Allah kata apa, manusia ni aku tahu. Takat mana level dia aku tahu. Yang mengetahui hal kita ni Allah Ta'ala ya. Jahat kita ke, baik kita ke kan? Kita ni kadang-kadang pun bukan baik sangat, tapi disebabkan Allah hijab tu, oh jadi nampak hebat lah kan. Tu jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, tu sebar sedikit dia punya mukadimah ni lah pagi ni. Baru nak masuk tajuk 6.45 pukul 7 habis. Senang je, bukan susah. Dia timbul terang sekali kita berhenti. Tu subuh punya tu, dia punya paras, tanda arah dia cerah, kan. Cerah lagi, tuan-tuan tolong bagi tahu. Dia berhenti. Kuliah tuan-tuan ni fakih dah. Berapa peletuk guru tu tuan-tuan? Berapa peletuk guru dah? Takkan tak fakih-fakih lagi. Ni sekadar ulang kaji. Kita nak kongsi apa? Amalkan akhlak luhur pada mizan. Bukan teguh mizan. Mizan Allah ni. Timbangan di padang mahsyar tu. Apa amalkan akhlak luhur tu? Yang dimasukkan dengan amal akhlak luhur. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, asqalu syai'in fil mizan yaumal qiyamati khuluqun hasan. Sesuatu yang terberat amalnya yang diletak pada timbangan adalah akhlak yang luhur. Tu besok
Di atas timbangan mizan yang ada tu 2 piring tu. Kan? Akhlak yang luhur. Tu berat tu. Kan? Sebab apa? Ada 3 perkara yang mizan tak boleh nak tampung pahala tu. Kan? Dia reflect kepada akhlak. Kan? Apa dia? Boleh mengawal perasaan ketika mana berdebat. Dalam perdebatan tu, seseorang itu dia, orang kata apa, di pihak yang benar. Dia tarik diri awal-awal lagi bila ada perdebatannya. Tidak berdebat, tak mau. Setengah orang dia suka. Bukan sensor debat. Kan? Setengah orang dia suka. Dia tak ada ground pun, dia nak lawan juga. Itu nasib dia kurang baik. Kan? Terdapat banyak hadis yang diriwayatkan yang menerangkan bahwasanya amal itu sendirilah yang ditimbangkan. Contohnya seperti yang diriwayatkan oleh dalam Sahih Muslim dan Abu Malik Al-Sy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Yang kita duk mula-mula sekali berdiri di waktu subuh tadi, setelah mana kita dimatikan, kita melafazkan syukur, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Kan? Cara hukum akal dia lah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya Allah. Kan? Maha suci Allah, Tuhan sekalian alam tu. Kita puji Allah tu. Puji balik sebab apa? Sebab Allah yang pilih kita tu. Macam kita orang bagi kuih raya, kita kata terima kasih. Takkan Allah kita nak kata terima kasih? Allah dia level lain. Kan? Tapi wa imam apa pun tuan-tuan pernah dengar? Ada satu orang etis tanya Dr. Zakir Naik. Kan? Dia kata, if Allah is not being created, uncreated. Kalau Allah ni tidak dicipta, tidak tercipta, bagaimana kita boleh rasa the existence? How we can feel the existence? Bagaimana kita boleh rasa kewujudan dia tu? What is Allah? Dia tanya. Apa itu Allah? Kan? Jawapan dia, tuan-tuan boleh jawab lah. Disebabkan tidak dicipta tu lah Allah. Kalau dicipta tu bukan Allah. Itu dah makhluk. Apa dalil dia? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhan itu esa. Bukan satu. Kalau satu angka, lepas satu ada 2, lepas 2 ada 3, sebelum satu ada kosong. Jadi esa ni Allah yang tunggal. Kan? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aku ni berbeza. Laisa kamitslihi syai'un. Berbeza daripada makhluk. Kita nak kata apa tuan? Macam mana kita boleh rasa ada eksisten? Kewujudan dia tu kita boleh rasa. Kita semua yakin bahasanya Allah itu ada. Pernah nampak tak? Tak nampak. Ni yang orang susah nak fikir. Tapi Allah bagi kita mudah untuk nak terima tu. Allah kata terima, kita terima. Kita boleh rasa ni. Tadi malam ni, siapa yang menjalankan semua ni? Kita sihat boleh jadi sampai macam ni. Siapa punya? Mesti ada satu kuasa. Iaitu maka kuasanya daripada Allah SWT. Jangan kita duk bincang lah. Allah mewahyukan, Allah berfirman. Kan? Jadi wahyu yang diturunkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul ni berbentuk macam mana? Wallahualam. Hanya Nabi dan Rasul saja yang tahu macam mana. Kita nak baca ayat Allah ni bersuara ke? Kalau dah Allah ada suara, dah macam makhluk. Kan? Allah kata apa? Wahai Musa, naiklah bukit Tur Sina, aku nak bagi hang ni, Taurat ni dekat hang ni, hang naik. Macam mana Nabi Musa dengar tu tak tahu. Kan? Suara kan? Kalau ada suara ada makhluk. Macam mana? Kan? Kita tak perlu fikir tu. Tu sebab akal kita ni Allah buat, there are some limitation. We cannot go beyond that. Tak boleh nak fikir Allah ni macam mana. Allah dia bukan macam. Kan? Tapi syukurlah kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi kita mudah terima akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu memenuhi, bersuci itu separuh daripada iman. Bacaan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi.
Subhanallah walhamdulillah tu. Penuh. Tuan-tuan ucap bagi penuh lah. Macam malaikat yang duduk di kapek ni sampai ke langit tu. Ada malaikat tu. Bukan Allah tak tahu kerja dia apa? Tahu. Habis kita balik sampai rumah lagi, malaikat tu pun report, ya Allah. Allah tanya, hampa ni daripada mana? Dia punya perjalanan tu lah. Bukan Allah tak tahu. Nabi cerita. Benda tu jadi macam tu. Mereka pun kata, ya Allah, kami ni daripada surau seksyen 20. Buat apa? Kan Allah tanya. Cerita dia tu. Kami dengar bersama-sama dengan ahli jemaah nak kuliah. Pasal apa dia boleh nak kuliah? Mereka ni semua nak masuk syurga, ya Allah. Allah tanya lagi, mereka pernah tengok syurga ke? Allah kata, mereka ni Asia 20 ni pernah ke tengok syurga? Syurga ni tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW dah masuk syurga dah. Kan? Macam kita masuklah, siapa yang mimpi Rasulullah SAW masuk, siapa yang diberi oleh Allah SWT peluang ke, keistimewaan ke, boleh jumpa Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan akan jumpa, nampak dalam muka, dalam mimpi tu nampak. Sedang-sedang daripada tidur tu hilang, tak nampak. Macam kita dengan ketika mana kita mengaku bahawasanya pengakuan kita kepada Allah SWT dululah mula-mula. Al-mula pertama mula tu. Bila Allah tanya alastu birabbikum, Allah tanya semua ruh manusia. Hampa mengaku tak aku ni Tuhan hampa? Semua mengaku hampa. Kan? Jadi disebabkan masa tu berlalu begitu lama, kita pun lupa. Nabi Muhammad ketika masuk dalam syurga tu, Allah suruh Jibril bawa masuk. Jibril pun tunjuk ni mahligai ni mahligai ni, Allah tengok. Bila Nabi turun, jumpa sahabat-sahabat, cerita ke sahabat tanya, ya Rasulullah, cerita lagi. Rasulullah kata apa? Aku punya mata dan telinga ni aku tak tahu nak cerita. Tu kan, punya indahnya syurga tu. Bukan kaling-kaling lah Allah nak bagi kita kan. Tu sebab etis ni dia tanya, dia baca tafsir Al-Quran, dalam Al-Quran tu Allah cerita banyak tentang lelaki kan. Kelebihan yang Allah bagi kepada lelaki muslimin ni ketika masuk syurga kan. Mana-mana muslimin Islam yang beriman mati dia masuk syurga, Allah akan bagi dia apa? 72 bidadari. Cerita tentang lelaki ya. Bagi lelaki seronok. Perempuan tak ada. Kan? Jadi perempuan pun tanyalah, apa yang kami akan dapat? Tu. Kan? Sebab dia di dunia, kalau dekat dalam syurga tak tanya dah. Tu. Sebab di syurga tu kita langkah masuk je, sifat-sifat mazmumah ni habis, tinggal kat luar. Cemburu ke apa tak ada lah. Jadi maka Nabi kata apa? Orang perempuan ni Allah akan tingkatkan makam dia tu. Dia akan menjadi orang perempuan ni yang beriman ni, yang sedia berkhidmat kepada suaminya sampai ke akhir hayatnya, yang melakukan ketaatan bukan sekadar kepada Allah, kepada suami dia juga, maka Allah akan bagi dia satu makam yang tinggi. Dia akan jadi siapa? Ketua segala bidadari. Bukan pramugari kakak-kakak. Pramugari tak main. Ni bidadari, ketua. Kan? Allah akan bagi dia perasaan dia seronok. Allah tidak terhingga seronoknya, hingga melupakan suami dia ni. Suami dia syok lah kan. Tu walhal kerja dia kan. Khidmat kita bukan lama pun tuan-tuan kat dunia ni. Nikmat yang Allah nak bagi abadan abada. Kita punya orang kata apa, contoh kita punya percentage masuk tu mula-mula masuk 100%. Dia takkan decline ya. Dia akan increasing. The whole life kita dalam tu, power dia berbeza-beza, keseronokan, keenakan berbeza-beza. Allah boleh buat macam tu. Sikit Allah hendak daripada kita. Hantaran aku je. Ya? Hantar hantaran aku tak apa. Allah tak jadi apa pun kan. Kita jadi orang beriman ke, kita jadi ulama ke, Allah tetap macam tu.
Orang kafir tu tak beriman kepada Allah pun, Allah tetap macam tu. Tu. Sebab Allah tidak sifat pendendam. Kalau Allah ada sifat pendendam lah, kita lu kat dunia lu jahat, last minute baru jadi baik. Allah kata apa? Hang dapat kebaikan banyak ni, dulu hang jahat. Allah dah. Allah bagi, Allah lupakan saja. Dan momen kita punya turning point tu, tengok Allah buat manusia ni. Dulu dia punya jadi, bukan kata jahat lagi, macam pelesit tu. Tak tahu. Banyak satu kejadian lah. Tak tuan-tuan pernah dengar. Seorang hamba Allah ni, umur dia 55. Baru nak mengajak mengaji. Bawa buku qiraat sampai qiraat 1 sampai qiraat 6. Jumpa ustaz. Orang lain habis baca Quran lah, dia tak baca. Menangis pergi mengajak, pergi belajar tu menangis. Ustaz tu pun tanya pula, ustaz ni berajin sangat nak tanya. Macam mana apa cerita, dia pun cerita lah. Yang boleh jadi dia, tu Allah pilih dia tuan. Kan? Allah tu kata cerita Allah ni kalau nak jadikan kita baik ni macam-macam kaedah dia boleh buat. Dia kata saya belajar ni sebab apa? Masa bapak saya mati dulu, Pah 1 saya tak boleh nak baca. Saya tengok kawan mak-mak saya semua mari baca Quran, baca Yasin. Saya tak tahu nak baca apa dekat bapak saya ni. Menangis saya. Saya pun Allah trigger hati saya, fikir balik, besok aku mati besok ni, anak aku macam tu pula. Tu dia mengaji kan. Dia kata tak apalah, orang nak kata apa pun, kita tua nak mengajak tak apalah. Selagi mana nyawa kita ada tuan, jangan putus asa. There is still a chance. Kan tu. Janji kita nak ya. Okey. Dan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Solat itu cahaya, sedekah itu bukti, sabar itu kecerahan, dan Al-Quran itu hujah yang membelamu atau mencelakakanmu. Semua orang pergi, lalu ada yang menjual dirinya. Sesudah itu tiada memerdekakan atau dia biarkan binasa. Kita apa juga yang kita sayang, yang kita peluk, kita cium, kita peluk erat-erat kat dunia ni, kita duk sayang sangat, habis kita tinggal, habis, putus. Kawan-kawan menyokong kita, takat mana sangat dia nak sokong kita. Kan? Sehari, 2 hari, seminggu bolehlah dia ingat kita lagi. Masuk sebulan tak ingat dah. Apa yang nak bersama kita masa tu? Quran ni, Quran yang kita duk baca hari-hari tu, dia akan bersama kita. Yang tuan-tuan duk baca Al-Mul tiap-tiap malam tu, dia akan berdiri di ujung kepala tuan-tuan besok. Allah akan zahir dia sebagai seorang lembaga yang putih. Dia akan mempertahankan tuan-tuan. Dia akan bagi tahu 2 malaikat tu, you don't ask him, you ask me. Dia kata, kan? Tu. Jadi minta doa tuan, minta ya Allah tuan. Mintalah buat macam cakap dengan kawan-kawan pun tak apalah. Ya Allah aku ni jahat, ya Allah. Ya Allah aku ni jahat. Matikanlah aku amalan pun tak banyak ya Allah, tapi aku nak mati masuk syurga tanpa hisap. Senangkan aku, cerahkan kubur aku ya Allah, walaupun amalan aku tak banyak. Cerita ke Allah. Allah memang ceritalah tuan-tuan dalam bahasa apa pun, Allah tahu. Berjuta dialek dalam dunia ni siapa yang buat? Allah Ta'ala buat. Jangan beradab sangat. Allah kan, formal sangat tak payah. Dengan Allah ni bahasa kampung pun Allah lagi suka. Baru Allah kata, baru hantau diri hang, macam tu lebih kurang. Tapi Allah tak kata lah macam tu. Manusia dia akan kata macam tu. Malu konon menangis, itu ibu tiriku. Kan? Masa hang sakau lu tak menangis. Contoh. Dengan adanya kata-kata Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Tuan, Allah buat satu-satu ni. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Bukan saja-saja. Itu awal mula, pertama mula kita berdiri syukur kepada Allah. Alhamdulillah pagi-pagi. Cara kita sedar ataupun tidak, kita kata ya Allah, syukurlah hang hidupkan aku balik ni. Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Bukan 50 waktu tuan-tuan. 5 waktu saja.
Setiap kali kita mendirikan setiap waktu solat tu, kita kata apa? Alhamdulillah Allah pilih aku jadi bagi aku solat subuh, alhamdulillah solat zuhur, alhamdulillah solat azhar, alhamdulillah solat maghrib, alhamdulillah solat isya. Itu baru 5 waktu. Yang tuan-tuan duk puluh dengan sunat lagi. Tadi sebelum solat subuh dengan solat qiyam lagi. Allahu akbar. Tuan-tuan ni memang ahli syurga betul lah. Kan? Tengok ayat muka pun nampak jernih-jernih gemerlapan lah. Macam bintang piung-piung tu. Tu hebat tuan-tuan ni. Tu seronok kuliah sini. Lagi kalau saya tanya ada soalan, memang tak tanya apa. Sebab tuan-tuan senang faham. Dah cerah tu. Sikit lagi. Best. Meskipun ia merupakan arat, yang ini suatu yang abstrak. Kan? Ini benar-benar timbangan mizan apa semua ni. Mu'tazilah ni dia tak apa nak percaya. Kaum Mu'tazilah ni dia kata itu bayangan apa semua. Kan? Itu masalah. Itu sebab Nabi kata apa? Umat aku ada 73 golongan. 72 masuk neraka. Satu saja masuk syurga. Allah pilih kita dalam satu tu. Allahu akbar. Untungnya kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kan? Dalam hadis yang lain pula dinyatakan surah Al-Baqarah dan Al-Imran datang pada hari kiamat seperti dua gumpulan awan atau dua kawanan burung. Kedua-duanya membela pembacanya. Di mana? Siapa yang duk rajin baca dua surah ni? Al-Mulk tadi dalam kubur. Dua surah ni. Baca. Dia akan jadi peguam bela untuk kita. Kan? Bukan level-level Isyam ni tak main lah. Ni. Malaikat. Bukan Al-Quran. Dua surah ni. Dia akan jawab untuk kita. Kita masih ada lagi kesempatan. Boleh baca tak? Baru kita nak start ni bacaan. Tahu-tahu mati. Allah consider full dah. Jadi tanamkan azam tu. Ya Allah, aku ingat lepas ni nak baca lah. Niat lah. Tapi jangan makan pahala niatnya. Setiap hari niat bacanya tak. Baca sikit-sikit. Kan? Akan jadi asas tu. Maksudnya bahasanya pahala membaca kedua surah tersebut pada hari kiamat menjadi sebesar-besar itu. Masya Allah. Dua surah tu. Kan? Itu pertama, dan yang kedua adalah soal diletaknya buku catatan amal pada timbangan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis terdahulu. Pada bab bitaqah. Yang ini buku catatan amalan. Dan Allah SWT jualah yang lebih tahu di mana ada keterangan bahasanya pelaku amal itu sendiri juga ditimbang. Hadis yang lain, innahu la ya'tir rajulun azimus saminun yaumal qiyamah la yazinun indallah janaha ba'udan. Sesungguhnya ada seorang lelaki gendut datang pada hari kiamat, ternyata timbangannya di sisi Allah SWT tidak seberat seekor nyamur pun. Maka kata Rasulullah SAW bersabda, bacalah kamu mau fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kami tidak menghargai bobot tubuh mereka pada hari kiamat. Tu, baca surah Al-Kahfi ni. Kan? Allah bagi kita macam-macam, Nabi tinggalkan kita macam-macam amalan. Tak boleh buat banyak, jangan tinggal banyak. Buat yang mana mampu saja. Kan? Sebab apa? At least kita bawa, adalah kita boleh cerita dekat Allah, ni yang Nabi aku bawa ni, aku amal juga. Kan? Jangan tak amal langsung. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, saya rasa sekadar tu dulu dah yang dapat kita kongsi kan. Sebab tuan-tuan hari ni ada majlis walimah 3-4 kan. Selepas PKP ni orang duk aja walimah ajalah. Wallahu alam. Ada apa-apa tuan-tuan nak tanya? Tak tanya. Alhamdulillah. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya awwalul awwalin ya akhirul akhirin ya zal quwwatil matin ya rahimul masakin wa ya rahimul masakin ya arhamar rahimin. Allahumma innaka antallah al hadis sama allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Ya muqallibal qulub sabi qalbi ala dini wa ta'atik. Ya Allah Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, janganlah kau bolak-balikkan hati kami setelah engkau kurniakan hidayah kepada kami ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dengan kalimah la ilaha illallah. Selamatkanlah kami daripada azab kubur ya Allah. Matikanlah kami dan masukkanlah kami dalam syurga-Mu tanpa hisab ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Takbir. Allahu akbar.